Seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah surah yang kedua. Pada ayat 201. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sadaqallahul azim. Dan ada di antara mereka, kata Allah, yakni orang-orang yang berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan hidup di dunia dan juga di akhirat, dan lindungilah kami daripada azab neraka. Jadi kita dah baca doa ni kalau umur 50 tahun, makna kalau lelaki 35 tahun dah lah lepas balik dia doa tu kan. Kalau perempuan 41 tahun. Kod cari tak jumpa ayat dia, ayat 201 Al-Baqarah. Kalau kita tengok ni kitab tafsir sehingga kan ada hadis yang menyatakan ayat ini merupakan ibu segala doa. Kalut macam mana pun yang ni jangan tinggal. Kecuali lah nak terberak kan, sampai tak dan kan. Itu tak usah lah, pergilah berak dulu. Kan? Lagi satu pesanan Nabi SAW setiap kali sembahyang, jangan tinggal ayat kursi. Atau imam kalau nak kalut pergi ke mana pun lepas Fatihah tu ayat kursi doa. Ayat kursi jangan tinggal. Doa ni pun jangan tinggal. Baik, malam ni hampir dah 6-7 bulan tak main kerana PKP kan. Pak Su telefon ustaz bila boleh main cantik kan. Saya seronok main berganyak kalau siapa. Ada makanan special untuk saya. Kami keluar 6 hari ni, tak balik rumah ni. Duk bayang muka cucu-cucu, tapi muka tok yang kudu bayang lebih. Cucu korang sikit. Malam ni saya nak bahas berdasarkan ayat Quran, hadis Nabi SAW, apakah yang dapat menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Apa yang boleh menyelamatkan manusia di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Saya letak 3 ni cukup dah. Saya yakin insya-Allah kalau kita amal benda ni, kita buat benda ni, selamat dunia akhirat yang kita duk minta. Pertamanya, tuan-tuan dan puan-puan, kita wajib meyakini pemimpin kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyatakan pemimpin kita Allah? Yang ni kita kena rujuk ayat Al-Quran, juga surah Al-Baqarah pada ayat 257. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Sadaqallahul azim. Saya baca separuh, saya tak baca semua sebab nak bahas tentang Allah adalah pemimpin kita. Ayat yang bermaksud Allah adalah wali. Wali dalam ayat ini pemimpin. Pemimpin umat manusia dengan mengeluarkan manusia itu daripada kegelapan kepada cahaya petunjuk. Ni Pak Suai, kita duk jadi baik ni, bukan kita tak baik ke mana pun. Kalau bukan kerana pimpinan Allah, tak jadi baik lah. Termasuk duk bercakap ni pun cerai juga. Kan? Macam mana Allah pimpin kita, tuan-tuan? Dua benda ni kena minta selalu. Pertama, minta hidayah kepada Allah. Kalau bukan kerana hidayah kepada Allah, tuan-tuan, ingat kita boleh main ni. Kalau bukan kerana taufik pada Allah, duduk sebelah masjid pun tak main. Bukan orang baganyak ni, bagan tiang.
Dan sungguh baganyok pada. Jangan marah. Tu nak cerita bagi tuan-tuan. Muslimat faham tak ni? Aku sampai masjid 4 pukul 3, mengerti tak? Kita nak buat apa ni orang ingat ni? Kan? Janji nak sampai pukul 6 tapi duk tengok gelap belah bagan serai. Jomlah kita pergi pelan-pelan. Dalam keadaan rugi apa terlena juga tuan-tuan. Sanak. Landing time. Saya mudah tidur tuan-tuan. Bawa kereta pun sambil lena. Yang tu martabat wali-wali lah. Empat jangan nak buat ajar macam tu. Tuan-tuan, Allah memimpin manusia dengan mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya petunjuk. Tu yang kata Allah bagi hidayah Pak ni. Nabi SAW bersedih hati di atas kematian pak menakannya Abu Talib. Kenapa? Abu Talib ni banyak jasa pada Islam. Tuan-tuan, jangan ingat dia tak ada jasa tau. Cuma tak lengkap lah. Kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain kalilah kena tunai 4 perkara baru lengkap sebagai seorang Islam. Dia ada 2 ya, sebab tu dia kafir juga. Kita mengeluh 2 sama macam dia. Jadi oleh kerana banyak jasa Nabi bersedih hati tuan-tuan, Allah nak menghiburkan hati Nabi. Allah turunkan surah Al-Qasas, surah ke-28 pada ayat 56. Allah menjelaskan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam soal hidayah adalah kerja aku, bukan kerja hang berdakwah ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu dalil dah. Sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memberi hidayah. Mai saya terang nah. Dia ada beza tau hidayah dengan taufik. Hidayah ialah kurniaan Allah kepada seseorang untuk mengenali Islam. Itu kata hidayah. Kita lazim pun petunjuk. Jadi hari tu ada orang seorang hantar satu rencana masuk dalam WhatsApp saya. Bagus makna ni. Saya duk kaji betul. Hidayah adalah anugerah Allah kepada seseorang untuk mengenali Islam. Kadang-kadang kita dah Islam lah bang, tapi tak kenal Islam, tiada? Bang, tiada bang? Kita pun kena, Islam no. Bukan semayang, puasa, zakat, haji ya no. Ada undang-undang Islam, ekonomi Islam, sistem pendidikan Islam, sistem pemerintahan Islam. Mula kenal dah. Tapi Pak Haji, hidayah tak cukup. Kita masih memerlukan taufik. Taufik ni dalam bahasa yang mudah faham ialah pertolongan. Kita faham dah, tapi tak boleh nak buat tu imam. Pasal apa? Allah tak bagi pertolongan. Tu tak boleh buat. Mana ada dalil tanpa taufik tak boleh buat kerja? Dalil dari surah Hud, surah ke-11 ayat 88. Wa ma taufiqi illa billah. Saya terjemah dalam bahasa mudah faham. Kalau bukan kerana taufik pada Allah, aku tak boleh nak buat. Kan? Ni main daripada kampung Kijang. Sana banyak kijang lah. Tak pernah tangkap sekok bagi kat aku. Kan? Ni. Yang ni main daripada seberang Pulau Pinang. Saya lagi jauh dari Sungai Petani. Kan? Tuan-tuan, kalau Allah tak bagi taufik, kita tak boleh buat. Seduk sembang lah. Dengar dah, faham dah. Kelebihan bangun malam. Salatul lail, kita baca hadis nah. Afdalus salah ba'dal faridah salatul lail, hadis Muslim. Solat paling utama selepas semayang fardu, solat fardu ialah solat malam. Nabi kata paling utama. Solat malam ni apa dia kelebihan? Kita tengok Al-Quran. Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 79. Dia bila batuk dia nak ganggu. Wa minal laili fatahajjad bihi
nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Tengok dah. Dengar, tak boleh nak buat. Cuba dengar kelebihan sembahyang malam. Tadi Nabi kata, sembahyang yang paling utama selepas sembahyang fardu ialah sembahyang malam. Bangun malam lah, solat malam. Quran pula kata, dan sebahagian malam bangunlah kamu bertahajud. Sembahyang malam lah. Kita tak upaya, kita selalu terkejut. Bunyi jud enggak belakang. Pak Imam terkejut, Tok Bilal terkejut, Pak Su lagi terkejut. Jangan lebih banyak buat kerja. Dengar tu. Cuba dengar ayat ni, kelebihan sembahyang malam. Dan sebahagian malam bangunlah kamu, yakni bertahajud, sebagai ibadah tambahan. Buat kamu, untuk kamu, keuntungan kembali pada kamu. Tuhan dia bukan peduli hang tak bangun ke, hang tak sembahyang fardu ke, tak buat sembahyang sunat, dia tetap agung. Dia tetap besar, maha kuasa, maha bijaksana. Tak korang pun kalau siapa tak sembah dia pun. Nampaklah, kita kalau jadi pemimpin tak ada pengikut, jam pilihan raya kalah. Tidak. Dia buat contoh nak nampak senang sikit, faham tak? Kita ni pemimpin hebat, tapi bila tak ada penyokong, tak ada kuasa, tak boleh buat apa. Tuhan hang sembah dia ke, hang tak, aku tetap Allah yang Maha Besar. Boleh faham tak? Jadi kelebihan sembahyang malam, Allah kata moga-moga. Tengok. Makna seolah-olah satu kepastian. Allah akan bangkitkan kamu. Bangkitkan kamu ke makam yang terpuji. Tu dia kelebihan sembahyang malam. Rupanya Allah nak naikkan darjat hamba-hamba dia ke makam yang terpuji. Dengar dah, tak boleh nak buat. Subuh lah tak pukul 6 kan? Bangkit pukul 5.40. Tak dan nak terberak lah. Tak dan sembahyang malam ruginya. Pasang lah telefon lah, semua boleh pasang lah. Tak payah pasang telefon kalau tak ada telefon jam tu. Kan? Tapi kadang-kadang dia pun sampai tak larat nak gerak dah tuan dia. Pak Su, telefon dia jadi gelong sampai bateri nak habis. Tahu dia bunyi macam mana? Dia bunyi tidur. Tuan dia tidur orang terus ya. Bateri nak habis. Pasal apa? Wa ma taufiqi illa billah. Surah Hud, surah ke-11 ayat 88. Allah tak bagi pertolongan, Allah tak bagi taufik. Faham? Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak selamat dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat, yang pertama tentang ketuhanan ya, Allah adalah pemimpin kita. Allah mengeluarkan kita daripada kegelapan, kesesatan kepada cahaya petunjuk. Kemudian dah kita faham tentang itu, kita boleh buat pula. Allahu Akbar tuan-tuan. Bukan saya nak tegur, cuma saya terkejut tadi. Habis-habis sembahyang sunat, hampa pakat tak sembahyang sunat ke apa? Aku pun nak pelik, hampa ni wali-wali ke apa? Wagi ba'diyah maghrib tu, di antara sunat muakkadah. Ba'diyah isyak. Apa nama, qabliyah sebelum zuhur, selepas zuhur dia ada 10. Tak boleh buat 10, buat 8 jadilah kan. Tu saya nak awak pun pasal pakai lut ni, bukan aku nak ceramah lagi. Lain kali jangan tinggal rugi. Baik. Itu pertama. Nak selamat, abang pasal berumai, tajuk malam ni ialah 3 perkara yang menyelamatkan manusia. Perbahasan saya doa dalam surah Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kebaikan hidup di dunia dan juga di akhirat. Nak dapat kedua-dua tu, yang pertama, Allah adalah pemimpin kita. Allah campakkan hidayah, Allah kurniakan taufik. Cantik. Hidayah mak pak kita tak boleh bagi hidayah. Tengok Nabi Nuh, anak dia apa haprak. Itu nak heran apa, anak ustaz cerai jadi jebon. Tapi bukan ustaz ni Pak Ji. Ustaz bukan di Malaysia ni, ustaz di Timbuktu. Tahu Timbuktu? Pak Su tahu tak Timbuktu tu?
Timbuktu tu satu tempat dalam negara Mali, Afrika Selatan. Mali itu sebuah negara. Dalam negara Mali itulah ada nama Timbuktu. Sebelah Timbuktu tu Tikam Batu. Di situ. Timbuktu dalam negara Mali. Nampak? Pertama, Allah adalah pemimpin kita. Yang kedua, Allah adalah pelindung kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya takut lah kadang-kadang tuan-tuan duk tengok YouTube ada ustaz-ustaz ceramah. Sebab saya tengok sendiri tadi, saya tak mau sebutlah nama ustaz ni. Kalau saya jumpa dia, insyaAllah ada 2-3 perkara saya akan tanya dia lah, nak minta penjelasan. Yang ni saya dengar sendiri. Dia kata apa? Kita ni bila ada masalah, dengar dulu, serulah nama ini dan dia akan menjadi pelindung kepada kita. Esok bila saya mati, tapi lambat lagi lah, insyaAllah 30 tahun ni kan, Pak Su seru, wahai Ustaz Syabelong, saya mancing. Pak Su nak bagi apa? Udang butter. Saya boleh jadi pelindung lah. Tak betul. Ini akidah tak betul. Dia tak baca dari Quran, dia tak baca hadis. Saya baca dari Quran. Surah ke-45 Al-Jasiyah ayat 19. Allah saja pelindung kita, bukannya dah mati boleh buat apa? Cuba abang main kata. Katalah kawan tu masa hidup pendekar, sekali tampak 3 orang mampu. Dia mati, kita seru nama dia, dia boleh tampak orang. Dia pun kena menampang ada orang tu. Tidak. Lepas tu kita jangan duk mengapu sangat. Ayat ke-19, ayat dia tengah-tengah, surah 45 ayat 19. Wallahu waliyul muttaqin. Allah adalah pelindung kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Selama mana kita bertakwa. Takwa apa dia? Takwa ni dia dekat-dekat bunyi macam tokwa. Tokwa kalau belah tengah, bubuh, tokwa sumbat. Muslimat pun tak gelak, aku buat lawak penat. Pun ni tak tergelak kau orang baganyok ni. Dah lah aku bantu orang ni, tak lama dah tak bantu. Nak macam ubat ke balik. Lama dah tak bantu ni. Ada silap makan baru. Faham? Wallahu waliyul muttaqin. Ada abang? Ada ayat tu? Tak, mana tak ada abang aku. Semua yang mana salah aku bayar RM10. Kalau semua betul, bayar aku RM1. Aku tak tengok Quran pun, aku baca anugerah Allah lah. Tapi ada nota depan ni. Ni apa nama nasihat orang rumah saya lah. Dia kata walaupun kita ingat, tak usah dia act sangat. Mangkuk pun dia kata aku macam tu. Tulislah nota, kadang-kadang kita lupa. Tapi nota saya bukan dari Quran, saya tulis rumi. Terus ke bapa, bapa ada seorang tu sekali minta saya, Ustaz, boleh tak dapatkan teks khutbah tadi? Oh mantap. Saya tunjuk dia. Loh, ayat apa pun tak ada. Ustaz baca macam mana? Aku ingat. Ayat ni bab apa? Ayat ni bab apa? Kelebihan anugerah Allah kan. Tu yang Pak Su sayang kat aku. Sayang apa tu? Aku pun sayang lah lain kali. Jangan lupa nak udang butter. Ikhlas lah tu. Semalam ada budak tu main, budak Usam. Merapu tak kira dia tu. Banyak nak abang dia tu. Lepas tu dia telefon saya semalam. Dia kata duk ada kad dengan Pak Su ni. Dia pun minta saya buat kuliah bulanan, kuliah duha untuk muslimat di tempat dia tu, di hutan Palas. Kan? Tak apa, saya tak boleh lah sebulan sekali. Saya jauh-jauh malah nak pergi. Kalau seorang-seorang saya tak pergi lah. Ada sahabat ni boleh tolong bawa, okey lah. Pak Ya tak ada kerja, boleh bawa kereta? Baik. Ingatlah, Allahu waliyul muttaqin. Dan Allah itu adalah pelindung kepada hamba-hambanya bertakwa. Selama mana kita menjadi hamba yang bertakwa, tuan-tuan, kelebihannya Allah pelindung kita. Kita pun tak bimbang. Ni dia kata seru nama tu. Dia sebut nama apa tu, saya tak apa perasan, tapi saya pun segan lah.
Saya minta maaf lah. Saya kalau hang hebat tengah mana pun, pengikut ramai tengah mana pun, kalau bercakap tak ada sandaran Quran dan hadis, saya tak mau dengar. Sebab saya latih diri saya dari dulu lagi. Saya mula-mula dapat hidayah, saya dengar tok-tok guru yang banyak membaca yang Quran dan hadis. Sebab tu saya pun tekad nak jadi pendakwah, kita pun kena ada dari Quran dan hadis. Jadi saya nak jawab kepada persoalan tadi, bila kita ada masalah apa, serulah nama ini, dia akan menjadi pelindung. Baik, saya nak ajak tuan-tuan, tuan-tuan bacalah ayat-ayat ni. Inilah pelindung kita sebab kita baca Al-Quran. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 107. Tuan-tuan pergi tengok makna ayatnya. Ayat dia macam mana? Bila nak baca lupa. Ayat 107 bang. Ayat tu tengah-tengah. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Allah saja yang boleh memberi pertolongan kat kita. Baca yang tu. Saya tengok doa ni, dia bermula dengan apa dah? Wa ma lakum tau. Dan tak ada benda apa. Maksudnya macam itulah. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Ada bang? Ada ha? Ayat 107. Saya tengok di sebuah masjid Sungai Tani. Minta nak tunggu masuk Jumaat tu. Tata keluar ni, dia kata doa minta perlindungan pada Allah. Betul yang boleh jadi pelindung kita Allah ya, bukan orang lain. Saya pun tengok balik apa tu lama, alhamdulillah kat 2 tahun lebih lah. Saya nak keluar rumah tuan-tuan, pertama sekali saya baca bismillahirrahmanirrahim, Allah wala haula wala quwwata illa billah. Takat tu ya, jangan duk pergi tambah al-azim bid'ah. Wahabi apa aku ni, tapi yang Nabi ajak takat tu ya. Tuan-tuan nak tambah terpulang lah. Yang tambah tu ulama pun Nabi yang iktiraf kan. Hadis Tirmizi dan kita al-azkar. Kelebihan tuan-tuan, bila kita baca bismillahirrahmanirrahim, syaitan iblis tak boleh nak goda kita. Kemudian Allah akan melindungi kita daripada benda-benda yang kita tidak ingini. Allah kan cantik. Itu Nabi ajak. Ini Allah ajak. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Yang kedua Ali Imran 173. Nah ni saya lama dah, puluhan tahun saya main. Apa dah? Awak tu lupa malam ni ha. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai wakil aku, pelindung aku. Bukan lebih seru nama orang mati, merepek. Setuju tak tadi? Siapa tak ngut tu geng ustaz tu lah tu. Saya jumpa, saya akan tanya dah. Sebab video ni saya tengok sendiri. Apabila kita ada masalah, macam kita kebimbangan, serulah nama ini, dia akan menjadi pelindung pada kita. Saya dengar macam tu, saya tak clear saya kata ni. Tapi saya bagi ni cukup jelas. Kena hadis Nabi riwayat Imam Tirmizi setiap kali keluar rumah. Ayat Quran Al-Baqarah 107, ayat Quran yang kedua Ali Imran 173. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah akidah kita betul tuan-tuan. Yang kedua, Allah adalah pelindung kita. Yang ketiga, dengar dia tak? Ni tentang Allah. Banyak lagi tapi cukuplah 3 ni untuk anak amai dah. Yang ketiga, Allah sahaja tempat pergantungan kita. Itu dia. Pak Su jangan duk bergantung dengan bisnes Pak Su yang maju. Orang masuk keluar. Oi, nampak senang. Kereta Mercedes ada, Honda. Aku kedai aku laris. Tengoklah esok bomo siam buat, siapa tak masuk lah. Masuk aku seorang. Dah lah makan free apa? Contoh apa tu? Pergantungan kita hanya pada Allah. Sampai ada ulama kata jangan bergantung dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita. Tak boleh. Sebab itu adalah pinjaman dari Allah. Betul tak? Kalau Allah tak gerak, orang jauh-jauh tak main makan, nak masuk sikit jauh. Aku 6 bulan tak main cari tak jumpa tadi. Saya ni lemah sikit tentang lemah banyak segi. Dan yang ingatan saya cukup lemah tentang jalan-jalan. Aku dah 6 bulan tak main. Awak nampak belain jalan kan? Itu jumpa lah masjid apa dah malam-malam tadi? Sekolah. Awak masjid Pak Su berubah pula ni betul. Saya kata kat kawan saya sepasang silap lah ni pasal ni. Bukan lorong ni kot.
Pi nampak ni okey okey. Lepas tu nampak lapang nampak. Lepas tu nampak udang duk gamit pula. Betul ya. Kan betul. Udang bata. Tu cerita dia. Mai kita baca ayat Quran. Saya ada sandaran Pak Ji, bukan ceroy dengan kaki. Kan saya cakap besar. Saya suka macam tu. Bang orang tak boleh petikai. Saya tengok video dia, orang komen dia kata dia ni syirik, khurafat. Betul. Tapi pengikut punya ramai. Melayu ni dia syok ikut benda tu lah. Ada yang seorang ikut Wahabi. Dia tak kaji dah. Nah, orang macam saya ni baca ayat Quran macam hadis dia tak mau. Start to best lagi. Kan? Duk ajak pelik-pelik. Kan? Contoh Wahabi. Allah duk atas arash. Allah duduk atas kerusi tu dia. Contoh kan. Tu bertengkar dengan seorang ustaz Terengganu tu. Ustaz Terengganu tu sapu Wahabi flat. Mula-mula dia berdebat dengan ustaz Arab yang fahaman Wahabi. Duduk di Terengganu tu. Dia kata, "Enta ni Arab, sepatutnya enta faham lebih pada kami." Lepas tu dengan siapa tu? Wahabi juga. Saya tu tengok, saya tak bagus Ustaz. Kan? Tuan-tuan, saya nak bagi point sikit lah. Bukan saya nak kritik Wahabi, semua mereka sama-sama fikir. Tapi puak-puak ni payah sikit. Dia kira pemahaman dia tentang Al-Quran dan hadis dia betul. Faham tak? Pandangan awal ni semua tak betul. Saya nak buka minda tuan-tuan. Sebuah hadis. Saya baca kau tak sah Tirmizi. Kullu bani Adam khata'. Ingatlah. Setiap anak Adam melakukan kesalahan. Wahabi duk baca, setiap yang bercanggah dengan ajaran Nabi adalah sesat, dan setiap kesesatan tempat tinggalnya neraka. Kullu tu semualah setiap baik. Saya nak tanya tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni anak Adam tak? Hadis tadi, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam melakukan kesalahan. Nabi ni anak Adam tak? Anak Adam lah. Mana dalil? Qul innama ana basyarum mislukum. Aku ngahang sama ya, ngampau ni. Aku daripada keturunan Adam. Adakah Nabi pun buat salah? Jadi maksudnya kullu di sini bukan semua. Nampak? Bukan semua perkara. Jadi bab tu saya tak boleh terima dia. Hampa tak anggap Wahabi apa semua ni. Kalau dia percaya ni ada lepas aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam Quran, aku dengan kamu sama, keturunan Adam lah. Tapi Nabi bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam melakukan kesalahan, buat dosa. Nabi dosa ke? Kan? Tuan-tuan nak faham. Kalau Nabi dan semayang daripada asar 4 rakaat hingga 2, itu pengajaran untuk umat, bukan dia tak khusyuk. Yang tak khusyuk ni kita. Ngomong ni, saya duk cari kunci tu sampai berapa jam tak jumpa. Saya kata kat orang berapa, aku nak semayang dulu lah. Tak lagi dia abang nak semayang. Sungguh baru orang tu. Aku takbir Allah, rakaat kedua dia abang dalam poket. Kita sungguh. Jadi Nabi semayang asar 4 jadi 2, bukan dia lupa macam kita. Allah nak ajar, ada sujud sawi. Bila lupa nak buat macam mana, ragu tentang rakaat, Nabi tak silap kalau macam tu, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada dalam alam ini, semua dia binasa. Syurga binasa tak? Neraka binasa tak? Kalau neraka binasa, cantik mati esok tak masuk neraka. Bukan semua. Alam ni yang Allah cipta ni, langit, bumi, syurga, neraka, duk tak mana kita pun tak tahu. Macam tu. Saya dengan puak-puak ni, kalau dia ajak berdebat pun aku tak mau buang masa. Pasal apa? Mereka takkan boleh terima kenyataan. Mereka tak boleh terima hujah-hujah. Kalau tahu Imam Syafi'i pun mereka kata lemah, tambah kita.
Tapi kalau mereka mau, saya tak mau forum perdana, saya nak ajak mereka boxing perdana. Yang tu aku mau. Apa ni mai. Aku bagi tempoh seminggu so mereka berlatih dulu. Aku sekali swing lagi KO atau TKO. Aku meluat pokok ni. Sombong sangat. Oh, bila saya bercakap Syaril Long ni, dia kata angkat diri angkuh. Aku tengok video hang kata apa? Dengar elok. Isu Allah tu. Siapa kata? Duk zikir Allah tu dapat pahala. Awal ulama tu nabi ya. Ulama tu Tuhan ajak benda lain lah. Dia tahu kan Tuhan suka sebut macam tu. Semua nak bagi cakap macam tu. Bagi tak anggut apa. Geng dia apa? Bincang balik. Semua nak tu. Tonton balik cari. Type dalam YouTube isu Allah. Saya terkejut tau dia kata. Awak ulama tu nabi ya. Dia mana tahu Allah suka. Dia sebut Allah tu. Allah ajak dia benda lain lah. Tu sombong. Hina orang lah tu. Mari kita baca hadis. Dia panggil dia seorang dia boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah. Hadis Muslim. Tidak akan berlaku kiamat sehingga tidak ada lagi perkataan Allah. Kalau atas dunia ni sampai tak ada siapa nak berzikir kalimah-kalimah yang mulia, nama-nama Allah yang mulia, tu tanda-tanda nak kiamat. Bilal Ar-Rabah, bila dia ditelanjangi dan disiksa di tengah panas, dia sebut apa? Ahad. Hari ni Isnin, kemarin Ahad. Qul huwallahu ahad. Allah tu pun perkataan Quran. Jadi yang betul satu pengaruh dengan perempuan sombong angkuh. Setuju kan? Kita jumpa kita selinap mereka kakak. Nang boti nang kui boti kui. Okey, satu. Jadi ingat tuan-tuan, Allah saja tempat pergantungan kita. Mana dia dari Quran? Surah ke-29 abang. 29 ayat 41. Bagi dia peluang. Dia cakap Al-Ankabut ayat 41. Ada? Tak jumpa lagi pun dia anggut dah. Ada tu aku pelik. Bagi jumpa dulu. Apa dengar ustaz baca nah. Masalul ladzina takhudhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Betul bang? Alhamdulillah. Pak Haji, bulan lepas 19 bulan Oktober Allah bagi peluang kat saya. Masya Allah, saya dapat bertemu dengan seorang pendakwah tersohor di dunia. Kalau di Malaysia ni akulah, Azhar Idrus, tuan-tuan terkenal lah di Malaysia ni. Dia terkenal di dunia. Agak-agak siapa dia Pak Zul? Syekh Dr. Zakir Naik. Tu kami pergi 2 orang. Kita pergi orang tu 4 orang apa bang? 3 orang lah. Pergi rumah dia. Pak Haji ingat cerai sangat. Orang heran. Saya masuk dalam grup WhatsApp adik-beradik saya lah, geng-geng kami. Dia pun terkejut. Dia pun tanya, USL tu Ustaz Syaril Long kan? Bila jumpa dia ni? Kan? Macam mana boleh jumpa? Aku dengan dia sama level, sama taraf kan? Quran mahir. Tu Wahabi kita angkat diri lah. Aku angkat diri, sombong. Aku tak hina ulama. Ulama Wahabi pun saya tak hina tuan-tuan. Kita nak hina ulama-ulama Wahabi kita siapa? Ilmu kita Allah. Syekh Uthaymin, Syekh Saleh Fauzan, Abdul Aziz Baz, Syekh Abdul Rahman Sa'ani, itu semua Arab Saudi ya. Wahabi ya. Kitab Tauhid, kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, pengasas Wahabi, ada di rumah saya. Saya beli sewaktu saya duduk di Yaman. Syekh Utsaimin syarah, Masya Allah, cukup tegas soal akidah. Mereka ni cerai. Duduk kalut buat tahlil. Sini buat tahlil, buat bid'ah. Yasin
bid'ah. Talqin bid'ah. Duk kira yang tu kan. Aku kalau sebut puak-puak ni nak ingin terus. Tu ayat dah nah. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah sebagai tempat pergantungan. Apa dia tuan-tuan? Umpama labah-labah yang membuat sarang rumahnya. Macam itulah lebih kurang terjemahan abang nak. Sesungguhnya serapuh-rapuh rumah ialah rumah labah-labah kalaulah mereka mengetahui. Tuan-tuan tahu apa? Buka tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Tak ada tu. Pimpinan beli setelah tu, lepas tu lain kali. Tuan-tuan, pergantungan selain pada Allah hukumnya syirik. Contoh, ada di kalangan manusia yang bergantung pada berhala. Tidak? Pasal apa? Macam yang bukan Islam. Dia yakin berhala ni boleh memberi manfaat dan boleh menolak mudarat. Itu syirik tu. Ada yang dia sebut dalam tafsir Pimpinan Rahman, ada yang bergantung kepada sesama makhluk. Gantung pada pemimpin. Kita tak boleh tukar pemimpin, esok susah hidup. Abang tahu tak? Syirik tu. Kami di Kedah habis pakat mati tuan-tuan, saya tukar kerajaan. Naik pula menteri besar macam-macam penyataan kan. Aku seorang ni duduk lagi di Kedah. Hal lain semua mati, kita tukar pemimpin. Kelantan tak ada terus dah rakyat dah. Syirik tu. Tu saya kata tempat pergantungan kita hanya kepada Allah. Tu dalilnya. Okey bang, cantik kan? Kan? Boleh tuan-tuan? Aku nak tengok ada tak puak-puak dia di sini. Malam ni tak main syirik-birik. Puak Wahbi. Kita cakap ada sandaran Quran, ada sandaran hadis. Kan depa seorang yang pandai hadis, orang bodoh. Tuan-tuan, kita tak boleh condemn. Saya tak boleh condemn ulama-ulama Wahhabi. Dia mungkin jumpa, kita tak jumpa. Dia tak? Hadis tu. Imam Syafi'i jumpa, imam pun tak jumpa. Faham tak? Macam tu cerita dia. Dan kalau kita tak setuju, diamlah. Jangan kata macam dia bercakap tu. Mana tahu? Kata Allah suka kalimah Allah. Dia buat dengan muka hidung tu. Aku macam kalau duduk depan aku memang aku lompat pergi selinap tu. Kalau dia tak mati, aku mati. Wajak. Tu panggil orang wajak, tak hormat ulama. Bukan ulama. Alah, dia pegang kitab pun tuan-tuan. Kitab tu ulama juga sekarang. Baca hadis tengok pun tersangkut-sangkut. Tu tengok. Aku tak tengok. Kira hebat gila aku. Ayat Quran tak tengok. Abang tu duk check semua betul dah. Dia dah surah sekian, ayat sekian. Dia mampu tak boleh. Dia kata aku angkat diri. Ikut suka aku lah. Nak tanya tuan-tuan, dalam Islam boleh atau tidak kita mendabik dada, angkat diri? Boleh atau tidak? Puji diri kita, boleh tak? Boleh. Boleh. Tak boleh? Abang? Boleh? Tak boleh bagi dalil. Yang mana tak boleh? Boleh? Bagi dalil. Boleh. Aku tak mau baca biar aku nak perangkap puak-puak Wahhabi ni. Aku ingat dengan izin Allah muka surat kitab mana, surah berapa, ayat berapa, mampu ya puak-puak ni. Boleh, tapi benda yang betul saja. Dulu ingat tak ada Muhammad Ali, peninju yang terbaik dia. I'm the greatest, kan? Dia selalu mendabik dada. Tapi memang dia hebat pun. Tidak, dia hebat. Dah, rumah tu dia kalah je lah. Tapi peringkat awal tu, Mike Tyson tu, kan? Kuat. Tapi tiba-tiba dia pengen mengaku I'm the greatest sampai Pak Ya. Badan pun macam cicak gubing ya. Kali orang swing KO, tak boleh lah. Nak puji diri hang tak kuat. Faham? Macam tu. Kalau Dr. Zakir Naik puji, saya ni yang terbaik pendakwah di dunia kerana saya boleh ingat Quran, kitab-kitab Injil. Boleh tak? Boleh ya, memang dia ingat semua. Kita Hindu pun dia ingat. Kita ingat kitab 52. Tahu 52? Bagi seorang 3 keping.
Umbut sampai menyengit. Baru tu. Hampa tak faham ke kita mau bodoh? Tak faham sudah. Oh faham, pernah main dah tu. Duk buka temelang pula, buat tak tahu sudah. Itu pertama tuan-tuan. Nak selamat, Allah adalah pemimpin kita. Allah adalah yang kedua pelindung kita. Nah, yang kedua tempat pergantungan kita hanya pada Allah. Akidah penting. Boleh? Yang kedua, kalau kita nak selamat hidup di dunia dan juga di akhirat, yang kedua tuan-tuan, Al-Quran adalah pimpinan pedoman yang wajib kita kena ikut, bukan yang lain. Tapi saya tambah sikitlah, Al-Quran dan As-Sunnah dua. Sebab apa? Dari Quran ingat nak? Allah sebut, surah keempat An-Nisa di pertengahan ayat 59. Surah yang keempat di pertengahan ayat 59. Bermula dengan, bagi dia cari dulu. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dia apa? Alhamdulillah. Surah keempat, nama surah An-Nisa ayat 59. Dalam Malaysia orang ramai yang boleh ingat macam ni. Sungguh silat-silat seorang ni apa? Aku dengan Zaki Naik lah. Saya pergi tanya dia, Pak Haji, cakap orang putih. Boleh aku cakap tanya lah. Sebab aku dengar aku cakap orang putih kemas ustaz ni. Sampai-sampai kami masuk rumah dia tu. Dia ada, tak boleh nak abang lah. Dia main kemudian. Main bawa dengan dalam apa tu, bubuh minuman lah. Saya pun bangkit lah, hormat lah. Assalamualaikum doktor. Dr. Zaki Naik. I'm Dr. Syahrilung. Dr. Syahrilung aku. Dia bukan tahu apa doktor kata doktor. Takkanlah aku nak kencing dah. I'm Syahrilung. Dia tahu dah saya siapa dia. Sebab sahabat yang bawa saya pergi jumpa dia tu cerita dah. Dia kata ada seorang ustaz di Malaysia ni macam doktor, dia boleh ingat Quran surah sekian ayat sekian, dia ingin sangat nak jumpa doktor. Boleh dia kata boleh. Saya pun ada nombor telefon dia. Hampa minta taubat lahum, aku tak bagi. Ini rahsia kerajaan. Saya dekat balik tu, saya kata doktor, kalau saya ada apa-apa masalah tentang Al-Quran, kalau tak jadi keberatan, bila saya text message, kalau boleh ada kelapangan tolong jawab. Boleh. Itu saya tak selamat hari raya dia balas balik. Dia kenal dah Syahrilung kan. Saya tanya dia tuan-tuan satu soalan lah, sebab dia sibuk, tak mau lama-lama. Dia pergi 10 minit dah jumpa dah, akhirnya jadi 20 minit. Tanya tu dia terus jawab. Soalan, the answer to your question is in chapter 41 verse 53. Tu dia habaq surah ke-41 ayat 53. Dia habaq tu. Aku tahu dah ayat tu. Aku tahu dia ni sebiji macam aku. Nak. Saya tahu ayat tu. Dia habaq 4153, aku tahu dah. Ini tentang ayat Allah kata kepada orang manusia, kalau hampa sudi untuk mengkaji, hampa akan dapati Al-Quran adalah benar. Tu orang boleh masuk Islam, Tuhan suruh kaji. Walaupun hampa lahir dalam keluarga bukan Islam. Saya nak buat contoh satu. Ada seorang doktor, ada ayat tu Sanurihim tu, ayat tu. Ada 4153 kan. Kebetulan saya pun tahu ayat tu. Oh, jawapan tu kan rupanya. Ada seorang doktor ni, dia baca Quran tu lah. Nak buktikan ayat ni betul. Hampa buat kajian, hampa akan dapati Al-Quran tu benar. Jadi dia baca surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 21. Marrajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maksudnya, aku jadikan dua lautan yang mengalir, dua lautan, laut dan sungai, kemudian bertemu di muara ataupun kuala. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara kedua-dua ni
Bila pertemuan mereka di Kuala atau di Muara, ada dinding. La yabghiyan makna yang masin tak masuk ke dalam tawak, tawak tak masuk ke dalam masin. Maka nikmat aku yang mana lagikah yang kamu nak dustakan? Dia buat kajian tadi. Dia pergi ke Kuala. Bukan Kuala Muda tau. Kuala di mana saya tak tahulah. Dia kafir dia ni Hasan. Dia terjun tuan-tuan. Tempat yang paling dalam. Dia timbul balik. Dia memeluk agama Islam. Dia kata benar apa Quran kata. Seolah-olah ada dinding. Sebab itu air laut dan air sungai tak campur. Laut dan sungai, laut lagi besar. Kau campur habis semua masin. Dia mengucap doa syahadah. Dan dia yakin yang dikatakan dinding tu ialah memang ada gegaran. Satu gegaran yang kuat dia kata yang menyebabkan tidak bercampur air laut dan air sungai. Dia mengucap dua kalimah syahadah. Itulah Dr. Zakir Naik kata, habaq kayak bukan Islam. Kalau apa nak tahu Islam betul tak betul, tengok ayat ni, buat kajian. Saya tak pandai sains. Macam Dr. Zakir Naik, dia boleh cerita perjalanan cakrawala, semua apa yang Quran sebut semua betul. Faham tuan-tuan? Boleh? Saya sains tak pandai, jadi tak boleh nak cerita lah. Macam Ustaz Kazim Alias, Ustaz Alim Nasir, mereka boleh cerita. Saya sains ni pandai satu ya, sains ambil duit. Yang tu pun pandai. Sains aku tak pernah lari, memang sama. Kan? Nah, tu cerita dia tuan-tuan. Baik. Dia keluarga dia semua lah ni duduk di Malaysia. Dah 4 tahun. Saya kata, dah 4 tahun, can you speak fluent bahasa Melayu? Malay language? No. 4 tahun, dia kata, I can only memorize one word only. Satu kataan dah. Terima kasih. Loh. 4 tahun duduk, dia tahu Melayu satu lah. Terima kasih. Bangla mai 3 minggu. Bukan cakap bahasa Melayu. Anak orang Melayu dia buat pelari. Baru apa buat ni? Dia sebab dia tak minat kot kan. Dia boleh I only know the word terima kasih. Tu duduk gelak kat dia 4 tahun satu kataan je. Kan? Tu Dr. Zakir Naik. Mudah-mudahan Allah merahmati dan melindungi beliau. Sebab apa? Kalau beliau balik ke India memang banyak masalah. Paling tidak pun beliau akan dipenjarakan ataupun beliau akan ditembak mati, akan dibunuh, assassinate daripada bunuh dia. Jadi tuan-tuan nak selamat, tuan-tuan dan perempuan, Al-Quran adalah petunjuk. Mari kita tengok ayat Quran surah ke-17 abang, Al-Isra ayat 9. Ini jaminan Allah. Hampa nak selamat, nak sampai ke jalan yang Allah redha, kena ikut Quran. Ayat 9 surah ke-17 Al-Isra. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Tiba. Itu ayat dia. Sesungguhnya inilah Al-Quran. Dan fungsi Al-Quran ialah memimpin umat manusia ke jalan yang lurus. Dan Al-Quran juga membawa berita-berita gembira kepada orang-orang yang beriman serta beramal saleh. Sesungguhnya bagi mereka ganjaran yang besar. Apa dia tuan-tuan? Ganjaran yang besar ni di akhirat, syurga. Ikut Quran, syurga. Sebab tu bila kita bercakap lagi, kena ada sandaran. Ini tak sebut mana ikut Quran masuk syurga. Okey, kita tengok surah ke-6 ayat 155. Al-An'am. Sebab tu Al-Quran wajib kita jadikan sebagai pedoman. Pedoman yang sesuai di segala tempat dan di segala zaman. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun. Abang tuan tu kira dia lah tu. Ramadan lepas saya khutbah Jumaat di Sungai Lalang, Sungai Petani. Tu imam jemputan
Orang Arab Yaman, doktor, dia buat PhD. Dia duduk depan. Dia golek kepala dengar khutbah saya. Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Itu ada seorang ustaz tu tanya dia. Dia pada cakap Arab depan saya. Apa pandangan awak tentang khatib ni? Oh, memang Ni kata aku pun kembang lah. Arab puji. Arab puji weh, bukan Melayu. Dia PhD. Tapi dia tak mau balik lah ke Yaman. Dia nak duduk di Malaysia. Kalau tak salah dia pun Al-Hafiz. Dia main daripada mana tempat pun dia buat. Tu saya cakap Arab dengan dia. Aku pun buat warak lah macam tak erti Arab. Cakap-cakap dia syok. Saya kata dulu aku pun pergi mengaji di Yaman. Dia pun cukup bangga tuan-tuan. Kalau orang selain pada negara lain pergi mengaji tempat depan cukup syok. Tu dia tanya mengaji mana? Sana'a. Saya pergi mengaji ibu negara. Bukanlah saya nak bangga abang. Tapi nak abang betul lah. Pak Arab British boleh lah. Quran hadis, Quran hadis. Dia kata hang boleh ingat semua ayat sekian, surah sekian. Dia pun dah boleh cakap Melayu lah. Dr. Zakir Naik baru boleh terima kasih. Nak jumpa dia susah tuan-tuan. Bodyguard mai turun ambil kita lah. Saya kebetulan saya bawa lah buah tangan, buah dalam beg elok lah, beg bukan plastik tu, beg patah elok lah untuk beli hadiah kan. Dia pun duk tengok aku pegang apa, bukan aku bawa bom kan. Ada hadiah untuk doktor. Habis jumpa doktor, dia bagi hadiah saya bagi hadiah. Saya bagi kat dia. Dia tanya, what is this? Oh, this is a tempeyek. Tempeyek. Aku bagi kat dia. Nak abang, malam ni tempeyek ada dalam kereta aku. Sampai jangan buat tak tahu pula. Oi. Sedap bahang. Si mak ni tak pergi gelak buat aku. Penat aku buat lawak. Lah sejam dah. Sat dah no. Tadi kita mula 8.36, ni 7.36. Dah 8 sikit lah. Itu dah ayat. Allah sebut, inilah Al-Quranul Karim yang kami turunkan kepada kamu wahai umat manusia yang banyak manfaat. Tuhan kata ada manfaat kan abang? Maka ikutlah Quran ini, berpandukanlah Al-Quran dan bertakwalah kamu pada Allah. Cuba dengar, moga-moga kamu akan mendapat rahmatku. Jadi jawapannya, kita masuk syurga dengan rahmat Allah. La yadkhulu ahadun jannah bi'amalihi qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa ayataghammadani Allah bi rahmati. Hadis. Kesemua kita, kata Nabi SAW, termasuk aku, kata dia, kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Untuk mendapat rahmat Allah, tu dia dari Quran, ikut Quran. Di dunia tuan-tuan, saya baca ayat Quran okay bang, Toha surah ke-20 ayat 123, pertengahan ayat 123. Bagi peluang dia. Lepas ni tak ada makan apa no? Nak balik terus ya. Tapi apa janganlah balik terus pula. Peyek aku duk ada minum. Ubat gigi, peyek, dengan kopi goji. Kan? Susu kambing, tu. Ada 123 tengah-tengah. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ada abang tu ada. Ustaz Wahabi mana boleh ingat. Nampah aku. Tak pasal dia sombong sangat. Kata kat ulama ambil macam tu saya tak boleh terima abang. Ulama Wahabi pun saya tak hina. Saya tak pernah hina. Sebab kita sedap diri kita nampak. Depa tu semua apa Quran. Depa faham hadis. Kita boleh sikit-sikitnya. Kita pun UBB lah. Ustaz besya-besya. Tahu Ustaz besya-besya untuk imam. Itu ayat dah. Cuba dengar. Maka apabila datang pada kamu petunjuk dariku, lalu sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, Allah janji dua kebaikan. Fala yadhillu wala yashqa. Pertama, tak sesat. Ikut Quran, ikut hadis tak sesat. Yang kedua, wala yashqa, tidak akan menemui kecelakaan. Kecelakaan ini maksudnya di negeri akhirat, insya-Allah syurga. Di dunia tak lepas. Nabi Muhammad pun Allah uji. Nabi Nuh pun Allah uji. Nabi Ibrahim ada uji. Allah uji, betul tak? Takkanlah Allah tak uji palsu. Allah uji ke palsu kan?
Saya bila teringat anak tu saya sedih lah. Memang sedih lah. Namanya Allah pergi kena leukemia lah. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Allah pergi. Di dunia hang warak macam mana ke? Hang wakrak ke? Tu warak bunyi nak sama. Kita tetap diuji. Mana dalil Quran? Ni kemas ustaz ni. Kemas. 29 ayat 2 dan 3 Al-Ankabut. Tak ada manusia ke? Walaupun kita ikut Quran, ikut hadis, di sepanjang kehidupan kita di dunia, ujian Allah tetap menimpa kita. Tuan-tuan kena faham. Salah satu Allah turunkan ujian, itulah tanda Allah sayang kat kita. Ni macam coronavirus. Kalau lepas ni tak sedap lagi lah ya Allah. Ayat 2 dan 3. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Betul bang? Alhamdulillah. Semua betul lah ni. Tak tahu ni mana. Siapa ya? Pak Ya ni orang buang lah, orang pukul tajam kamu dah. Tu duk melewat kata, duk cari aku. Sian kat dia. Buat kerja baik macam ni pun tak mau dajal buat ni. Aku boh dajal. Sampai nak ambil rakaman pun tak bagi. Tak gila babi punya kerja. Punya marah kat dia. Hang ni penjenayah apa? Saya kenal lama dah 20 tahun dah. Sedih orang kita ni. Pegang masjid buat perangai macam apa? Macam syaitan. Kecil-kecil tak nak mampus, besar-besar menyusahkan orang. Faham? Itu dalil dia tuan-tuan. Dunia medan ujian. Tuan-tuan sembang. Saya apa Allah uji? Amat tahun ni tuan-tuan, saya bagi saya kata saya tahu duka cita. Nabi pun ada kan tahu duka cita. Khadijah wafat, Abu Talib meninggal dunia. Saya pun tahu ni ada duka cita, kita tak boleh cerita lah kat hampa. Tapi hampa duk tengok aku berlawak ni, hampa kan tahu. Aku sedih ni. Kalau aku tahu tu dia gelak. Tuan-tuan. Ada cerita dia. Jadi, kalau nak selamat hidup di dunia dan juga di akhirat, Al-Quran adalah pedoman. Saya nak baca Al-Quran. Kalau tidak, tak konkret, tuan-tuan. Saya tengok video kemarin. Tuan masuk sebab Arab ni dia ceramah ada terjemahan bawah. Kalau tak faham tu boleh tengok terjemah sedap tuan-tuan. Dia baca ayat saya nak baca ni lah. Saya sebut tadi ayat 59 An-Nisa. Rujukan kita dua, Al-Quran dan Sunnah. Sesiapa yang meragui Al-Quran dan As-Sunnah murtad, dia kata. Kafir. Dia kata kufur ada 3. Kufur i'tiqad. I'tiqad ni keyakinan dalam diri. Kalau kita meragui Al-Quran, punah kerana. Tuan-tuan masuk YouTube type Jamil Halim. Syekh Jamil Halim, sedap. Orang dia handsome, ulama Lebanon. Cakap dia cakap Arab, saya kenal semula. Aku ketawa lah dulu pak mak aku tak mau hantar awal pergi dengar Arab. Kan? Jamil Halim. Jangan lu pergi type Jamil bin Abu. Dia tu aku pun heran lah. Dia menikah 3. Bini pertama nama Tipah. Bini kedua Hasnah. Bini ketiga Rohani. Tipah dengan Hasnah geli. Pasal apa? Depa sedap-sedap. Rupanya depa ni bermadu kan. Rohani ni yang bagi selamat, Allah jangan gaduhlah kat Tipah dengan kat Hasnah kan. Mai rumah saya, kita duduk bincang elok-elok. Depa pun pergi ke rumah dia. Lepas tu Hasnah ni tanyalah, Cik Rohani, mana gambar suami Cik Rohani? Dia pun inilah gambar suami saya, inilah suami saya. Hasnah tengok, laki aku juga. Dia panggil lah. Kak Tipah datang kejap. Ada kejutan Kak Tipah. Tipah, inilah gambar suami Cik Rohani. Dia tengok tu, ya Rabbi, laki aku juga. Dia kata, nama dia Jamil bin Abu kan? Ya. Saya dah lama kenal orang ni. 12 tahun. Orangnya pemalu.
Lepas tu dia kata apa? Janin. Kusangkakan 2, rupanya 3. Aku pun nak kena cucu hak ketiga pula lepas ni. Kusangka 2 ya. Hak ketiga ni Pak Ji demam habis sampai cucu aku susah hati. Tak payah. Tak payah cucu. Tak demam, ada yang demam. Dia kata lenguh habis semua. Aku cucu 2 kali pun tak larat mengucap 2 kalimah syahadah. Dia kata siapa ambil vaksin lepas 2 tahun mati. Aku duduk cengak ada 1.5 tahun lagi. Hampa mai cakap dengan aku, mati bukan kerana cucu. Wa ma kana li nafsin an tamut illa bi idznillah. Kitaban muajjalah, surah ketiga Ali Imran ayat 145. Mati ni ketentuan Allah ditulis dah. Ikhtiar usaha kita nak elak daripada dijangkiti wabak Covid. Tak mau cucu, tak apa. Tapi jangan duk cucu orang, jangan cucu. Faham tak? Nah, hampa nak ikhtiar cara lain, pilah makan. Apa tu saudak kan tak apalah. Kan? Minta surat doktor, kan? Doktor sahkan dia ni tak boleh cucu sebab dia alergik. Tak apa. Esoklah kerajaan buatlah compulsory, wajib. Ramai orang kena buang jawab. Tak pasal. Kalau kami pada lah. Berapa orang? 4 orang. 4 orang tak cucuk. Aku panggil dari tu 4. Tak apa saya kata. Nah, saya bukan nak suruh berhenti. Hampa pergi dapatkan suara doktor. Kata hampa tak boleh cucuk. Ikhtiar kena ada lah. Hampa makan apa? Makan betul sadar lah apa. Saya terima, tak ada masalah. Dia tak? Allah mendadak. Hampa tengok muka aku satu macam, tak percaya kat aku apa tu. Ni, lah ni orang tak pandang lah, CJ PhD. Pi mana pun orang tanya ada tak yang ni? Oi. Kau oi, ni. Dua aku sangkakan 2, rupanya 3. Pi mana apa saya bawa ni? Ni bulan Disember nak pergi Langkawi. Sebelum saya beli tiket kapal terbang, saya tanya mereka. Oh, saat ni kena swab test ke, negatif ke, positif, jam aku. Nak kena bawa ni. Kan? Itu cerita dah. Jadi tuan-tuan, jelas Al-Quran adalah pedoman buat kita di dunia dan juga di akhirat. Walaupun kita ikut Quran dan hadis, ujian tetap melanda kehidupan kita. Akhir sekali, yang ketiga. Kalau nak selamat, setelah Allah saja pelindung kita, pemimpin kita, tempat pergantungan, Al-Quran pedoman, Al-Quran dan As-Sunnah pedoman hidup kita, dan kita beramal selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, tuan-tuan, Nabi SAW adalah qudwah, yakni ikutan kita. Kita tak boleh ikut Nabi lain. Minta maaf, bukan kita tak beriman. Kita beriman dengan Nabi Ibrahim. No, semua kita beriman. Isa, Musa, 25 Rasul, kita semua beriman. Tapi ikutan kita satu saja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa tuan-tuan? Saya akan jawab dengan hadis. Saya baca 2 ayat Quran. Ini insan pilihan Allah ni memang hebat. Nah, Allah puji dia, wa innaka la'ala khuluqin azim, 68:4 Al-Qalam ayat 4. Sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memiliki akhlak budi pekerti yang agung. Ditanya pada Aisyah, apakah akhlak Muhammad? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Muhammad ialah Al-Quran. Apa dia tuan-tuan? Nabi Muhammad dia amal perintah dalam Quran. Suruhan dia buat, larangan dia buat. Kalau kita pun buat sama lah macam mana kita mencontohi dia, baru kita boleh duduk dengan dia di akhirat, tuan-tuan. Ajaran yang beliau bawa kita buat, yang dia larang kita tinggal. Ada abang ayat tu 68:4. Hadis Bukhari. Aisyah jawab, akhlak Muhammad ialah Al-Quran. Makna Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala amalan beliau, tindak tanduk beliau tidak menyalahi Al-Quran. Al-Quran dan As-Sunnah ni tuan-tuan, sampai ke hari kiamat adalah pedoman yang sesuai di segala tempat, segala zaman. Mana dalil untuk mengakhiri? Duk nampak muka tok lah, 6 hari dah tak tengok muka tok. Padan dengan tok tu pun kau, bini aku tak telefon tanya abang aku. Tak lagi aku kata aku duduk rumah Cik Tipah, tak lagi bawa dia lagi.
Cik Asnah ke Cik Rohani baru dia nak gelupong. Laki ni baik tak kira dah. Ramai orang berkenan kat aku. Betul. Tapi aku jenis warak. Dah bukan takut bini. Bini aku menakutkan aku, apa tahu tak? Nah, mana dalil? Al-Quran dan As-Sunnah pedoman di sepanjang zaman sampai ke hari kiamat. Dalil dia hadis Muslim. Hadis ni jilid pertama Mustika Hadis, hadis ke-15. Dengar elok. Kisah Nabi Isa alaihi salam. Nabi bersabda, "Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum fa'ammakum bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala was sunnati nabiyikum sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya hadis ke-15 nah, siapa belajar kitab Mustika Hadis jilid pertama, hadis ni hadis ke-15 riwayat Imam Muslim. Bagaimana keadaan umatku? Tengok Nabi sebut. Ketika Isa anak Maryam diturunkan oleh Allah untuk memimpin mereka. Ingat tak? Dalil Quran tau. Nabi Isa belum wafat. Ali Imran 55, An-Nisa 158. Cuba cek An-Nisa surah keempat ayat 158. Allah angkat Nabi Isa hidup-hidup. 158 An-Nisa. Ali Imran 55, An-Nisa 158. Dalil Nabi Isa akan diturunkan untuk memimpin umat Muhammad di akhir zaman. Az-Zukhruf surah ke-43 ayat 61. Saya kuatkan dengan hadis ni. Bagaimana keadaan umatku ketika Isa anak Maryam diturunkan oleh Allah untuk memimpin mereka, sebab Nabi Isa belum wafat. Nah, ingat tak? Lalu beliau memimpin umatku di akhir zaman dengan berpandukan kepada Al-Quran dan juga sunnah aku, sunnah Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah jawapannya cukup konkret. Ajaran Islam yang sumbernya daripada Al-Quran As-Sunnah sesuai di segala tempat, di segala masa dan zaman, bahkan sampai ke hari kiamat. Jadi bila yang ketiga, Nabi sebagai qudwah, sebagai ikutan, apa Nabi suruh kita buat, apa yang Nabi larang kita tinggal. Yang ni pun kena baca untuk mengakhiri surah 59 abang, ayat 7 Al-Hajj, di pertengahan ayat 7. Apa yang Nabi suruh kita kena buat, apa yang dilarang oleh Nabi wajib kena tinggal. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Surah 59 di pertengahan ayat 7 ada wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Muhammad suruh kena buat, apa yang dilarang, dicegah, ditegah, tinggal sama sekali. Bila qudwah kita, ikutan kita, Muhammad adalah ikutan kita, insya-Allah saya yakin dan percaya hidup kita insya-Allah bahagia di dunia, sejahtera di akhirat. Boleh? Jadi cukuplah. Jangan lupa PE ada di luar. Ubat gigi, kopi goji, apa lagi? Susu kambing kan. Empat tu lepas habis PE tak apalah kan. Yang keduanya tuan-tuan, kami duduk tengah buat bangunan. 2.2 juta kontraktor ambil alih. Kita dah belanja hampir-hampir 700,000. Bila kontraktor ambil alih tuan-tuan, tu dia naik cepat. Saya pun nak sayau. Dia kata, "Ustaz nak lambat ke cepat?" Saya kata, "Kita buat sederhana lah, jangan cepat kan. Saya nak kena cari duit kan." Dia akan claim setiap bulan. Dia tanya, "Ustaz nak cari duit di mana?" Saya kata, "Di Baganyong." Nampak gelap apa? Betul. Itu yang kumai. Jadi kalau umpama nak sumbang tak lagi pi lah kat kaitan Navara tu ada tabung saya semua ada bang-bang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ribuan kemaafan, terkasar bahasa sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal ladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.